Sebuah filem berdasarkan sejarah negara Malaysia, Tanda Putra, membawa kisah persahabatan akrab di antara Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak dan Timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail. Kedua sahabat ini terpaksa melupakan masalah peribadi mereka demi menyelamatkan negara dari tragedi 13 Mei 1969. Tun Razak yang sedang menginap leukemia menyembunyikan penyakitnya itu daripada pengetahuan keluarga kerana tidak mahu menambah beban mereka dan juga rakyat. Beliau bersama Tun Dr. Ismail dirawat oleh doktor yang sama, iaitu Dr. Macpherson. Mengetahui jangka hayatnya hanya tinggal 2 tahun, Tun Razak terhutang budi terhadap Tun Dr. Ismail yang berjanji untuk meneruskan misi dalam membina semula negara serta menjaga keluarganya selepas pemergian beliau. Apabila sebuah peristiwa berlaku di luar jangkaan yang mengakibatkan kesihatannya bertambah parah, Tun Razak harus mengejar waktu untuk melaksanakan misinya. Masa depan negara di tangan kita. Penonton Gala TV bertuah hari ini kerana kita bersama dengan pengarah, penerbit dan juga pelakon untuk Tanda Putra. Selamat datang saya ucapkan kepada Datin Paduka Suami Baba, kepada Ustaz Ramli dan juga Zanin ke studio kami inilah kan Gala TV. Tapi walau bagaimanapun sebelum kita bercakap pasal intipati filem itu sendiri kan, ialah 2 kali ditangguhkan dan juga apa kata kita teruskan. Sebenarnya yang berlaku adalah tayangannya mula pada hari ini. Tetapi di sebuah negeri itu telah mengeluarkan untuk diharamkan. Apa kata saya terus bertanya kepada selaku Datuk untuk memberi penjelasan apa sebenarnya? Kami rasa itu keputusan yang tidak matang lah, yang sempit. Sebab dia belum menonton filem. Tak ada siapa daripada kerajaan negeri itu dah menonton filem ini. Dan jadi bila dia buat keputusan begitu, nampak sangat terlalu saya boleh cakap salah guna kuasa lah. Ya? Dan ini tak sepatutnya berlaku sebab dia patut boleh bezakan fahaman politik dengan negara, dengan bendera negara kita, dengan cinta pada negara kita. Itu perkara berbeza. Negara, politik berbeza. Jangan jadikan kami mangsa. Itu kalau dengan jawapan tadi, jangan jadikan kami mangsa itu. Kalau boleh nak cakap sikit kalau dalam struktur hiburan itu sendiri kan. Adakah kali ini penonton menonton Tanda Putra itu adalah sama seperti yang awal-awalnya ataupun dah ada suntingan sebelum untuk hari ini? Sedikit aja, tak banyak. Sebab sebelum ni, sebab kita ada perjanjian pembikin filem tempatan bertanggungjawab. Kami ada persefahaman dengan LPF. Kami kata, okey, kami buat self-censorship. Tak nak menyusahkan sesiapa sebab filem dah banyak. Jadi nanti akan berlungguk-lungguk di LPF. So, kita buat censorship sendiri. Kami juga ada focus group. Sebelum hantar kepada LPF, focus group dah tengok. Apa yang mereka rasa tak seselesa. Focus group ni orang yang biasa menonton filem. Betul. So, apa yang kita bagi pada LPF setuju. Setuju. Dan itu daripada kerusi sebagai kerusi pengarah dan penerbit. Saya berminat nak tanya pada Rusdi sebenarnya daripada sebagai seorang pelakon sendiri kan. Apa pandangan you bila ada setengahnya menyatakan bahawa ini adalah bersifat perkauman itu sendiri kan? You sebagai pelakon sendiri apa? Okey, apa yang ada dalam Tanda Putra adalah sejarah negara kita. Memang kami ada tunjukkan tentang pemusuhan antara kaum dalam filem ni, tetapi itu adalah sejarah kita. Jadi apa yang kami nak berikan pada penonton adalah pengajaran. Jadi kalau kita terpengaruh dengan anasir subversif pada masa itu dan mungkin sekarang ada juga unsur-unsur yang macam tu, kita akan jadi lagi sekali perkara yang macam tu. Jadi nakkah kita jadi lagi macam tu? Itu yang kami nak penonton fikirkan. Bukannya kami buat untuk jadi lagi sekali. Saya tak nak, saya dah nak kecil. Saya tak mau. Pastinya filem itu akan bagikan satu pengajaran lah itu. Betul tak? Satu pengajaran. Ya. Untuk Datuk, saya kembali kepada Datuk. Kan, apa sebenarnya, kenapa dipilih Rusdi dan Zizani? Tapi jangan jawab dulu. Saya rasa kita akan kembali selepas ini. Kita berehat seketika.
Kembali dalam Gala TV. Tadi kita tinggalkan anda tentang untuk Datuk menjawab soalan itu. Tapi sebelum kita pergi kepada Datuk, nak pergi kepada Izan. Izan duduk diam saja kan Izan. Tunggu Izan, juga. tunggu juga kan. Okay, Izan lah. Jadi kenapa sebenarnya you rasa Datuk pilih you ni? Kalau boleh cerita sikit. Yang itu Datuk ada depan mata, baik kita dengar daripada mulut Ada dengar daripada you dulu. You mesti ada actually I diri better sendiri. reserve my comment sebab ramai wartawan yang bertanya pada saya cakap saya tak ada jawapan tu. Betul Ya. Ini kalau mungkin sebabkan Zizan memegang watak sebagai Tun Dr. Ismail. Betul. Betul kan? Jadi apa kata dah ada pass baton balik Datuk? Sebelum kami buat casting, kita dah tengok gambar Tun Dr. Ismail, muda dan tua. Kemudian kita ada footage, kita study, tengok jalan, suara, bercakap. Okay, lepas tu baru kita buat casting, kita cari siapa yang kita nak. Sebab kita dah study. So, pelakon-pelakon yang ada macam Rusdi dengan Zizan, of course kita dah match. Buat make up dia, physically make up dengan juga digital make up. Untuk nak tengok. Kemudian nak balancekan dengan dia punya partner juga. So size, height, apa semua kita kena tengok semua tu. In the end yang ada dia the best lah, the two of them. Yeah. Jawapannya the best. Yang terbaik ini kan. terbaik. Jadi tadi Datuk dah cakap dia nak buat make up, tengok kesan khas dan sebagainya. Izan rasa boleh jawab Datuk kan. Jadi macam mana sebenarnya you nak dapat penghayatan bahawa nama besar ni Tun Dr. Ismail ni sendiri? Macam mana sebenarnya? Yalah, melakonkan watak tokoh negarawan yang ulung kan bukan satu kerja mudah sebab ini adalah filem yang melatarkan sejarah. Ada biografi, bukannya macam kebanyakan filem fiksional ataupun drama yang saya lakonkan. Jadi banyak kerja lah, orang kata kerja keras lah, double triple sebab saya kena lebihkan usia tu, macam mana cara kita nak berjalan, nak bercakap, lepas tu nak menghidupkan pergerakan tangan kiri kan. Tun Dr. Ismail seorang yang kidal. Jadi lepas kelas latihan sebelah pagi, petang kami dihantar untuk belajar main golf. Lepas tu saya kena belajar hisap pipe. Benda-benda tu lah dia punya personality. Personality yang you dapat belajar Ya, selain daripada itu. kajian sendiri, saya membaca buku dan Syumi sendiri memberikan banyak input macam mana dari segi macam ilmu nak mentadbir negara, hal-hal politik yang hal-hal berkaitan politik dengan negara berkaitan kan. dengan. Ya, Bagi perundangan Rusdi pula semua. bagaimana sebenarnya? Apakah pengajaran yang you dapat ataupun apakah cabaran sebenarnya dalam bawa watak ni? Bukan mudah membawa watak sebagai Tun Abdul Razak sebenarnya ni. Oh, memang susahlah. Mula-mula tu agak gementar juga. Tapi saya letakkan kepercayaan saya pada tuan pengarah Datin Paduka. Jadi ringan sikitlah beban saya. Cabaran dia pada saya mungkin dari segi fizikal saya agak bertuah sebab saya banyak footage ataupun bahan-bahan kajian yang saya boleh dapat. Dia pada saya cabaran dia adalah emosi untuk setiap babak tu. Sebab kami tak berkesempatan untuk jumpa orang-orang terdekat dengan dia, dengan Allahyarham. Jadi kami terpaksa fikirkan jika keadaan scene tu macam mana Tun Abdul Razak punya perasaan, macam mana Tun Dr. Ismail punya perasaan. Itu cabaran yang paling kuat untuk saya lah membawa watak Tun Abdul Razak ni. Satu nama yang besar sebenarnya nak bawa juga kan, bukan satu perkara yang mudah sebenarnya kan. Untuk Datuk sendirilah kan, apa sebenarnya yang Datuk mahu sebenarnya Dok untuk penonton ambil daripada filem ini sendiri? Adakah dari segi kesan khas dia sendiri ke? Adakah dari segi dia punya sinematografi dia ke? Apa sebenarnya yang Datuk mahu? Saya rasa tiap-tiap filem yang penting ialah storytelling dia, cerita dia. Walau macam mana pun ada kesan khas, tapi dalam filem sejarah kesan khas tu bukan action sequence, bukan action movie. Dia untuk lebih kepada yang lebih subtle, menghilangkan bangunan-bangunan moden, structure moden, kemudian digitally kita create dan ganti balik. That's the kind of CGI yang kita buat, visual effects. Tapi yang penting bila kita buat tu kita tak nak orang nampak itu kesan khas, no. Kita nak orang tengok dan tak perasan. Dan kedua, lakonan dan cerita tu yang penting. Itu yang the overall dia, di mana yang kita cuba capture ialah pengorbanan dua pemimpin negara yang mempunyai integriti yang tinggi Untuk mentadbir negara untuk dan mentadbir negara. Dia memberi mempunyai kesan. integriti tinggi sehingga kan orang di sekeliling mereka gentar dengan mereka walaupun dia tak menjerit, tak marah. Macam Tun Razak, dia hanya diam dan tengok, dan pegawai dia semua kata kita menggeletar. So Datuk, kalau begitulah kita tahu penangguhan antara dalam filem ini sendiri, adakah Datuk secara ringkas sikit masih bersedia untuk terima kritikan dan juga kontroversi yang melanda
kritikan biasa, kita buat filem, apa juga karya kreatif jadi hak publik. Jadi dia boleh buat memberi pendapat mereka, pandangan mereka, kritikan mereka, kita terima. Yang kita tak boleh terima bila mereka mengutuk, mencaci walaupun belum tengok filem tu. Belum tengok filem itu tu. yang kita tak boleh terima. Itu yang tak boleh terima. Apa-apa pun sebelum menjatuhkan sebarang hukuman tu, tonton dahulu dan baru memberikan ulasan anda. Dan kalau begitu caranya, terima kasih banyak-banyak kepada Datin Paduka Suami Baba. Terima kasih banyak pada pelakon-pelakon tunjang utama filem ini, Rusdi dan juga Izan. Terima kasih daripada Gala TV. Dan untuk anda, pastinya anda boleh hantarkan cadangan dan pandangan anda ke galatv@astro.com.my. Jadi sekian saya Siki Faizal. Teruskan menonton Astro Awani, berita segera dimensi.